Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang saya kasihi, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Hari ini saya akan ulaskan latar belakang sejarah British. Sejarah ini British sangat penting kerana kita lihat dari dalam tema 2, tema 1 lagi kita belajar tentang sejarah British ini, mula dengan sistem feudalisme di England, dan kita lihat juga dalam tema 2 kita melihat perkembangan dari segi institusi beraja di England, daripada raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. England pernah tak ada raja, menjadi sebuah republik, kemudian raja dikembalikan semula, sehinggalah ke hari ini. Masuk tema 3, kita lihat bahawa sekali lagi sejarah England ini diperlihatkan dalam perkembangan ekonomi, di mana England merupakan antara negara yang bukan negara yang menjadi peneraju kepada perkembangan ekonomi kapitalisme di dunia pada waktu itu. Khususnya selepas berlakunya revolusi pertanian yang membawa perubahan besar dalam bidang pertanian di England, yang memberi modal yang banyak kepada usahawan-usahawan, yang melahirkan membolehkan mereka untuk membuka kilang. Maka industri telah berkembang selepas itu. Itu adalah revolusi industri tahap pertama yang bermula di England pada abad ke-17 dan ke-18, yang membawa kepada akhirnya England menjadi satu kuasa imperialis. Ini satu kuasa penjajah yang sangat berjaya. Kalau banding dengan kuasa-kuasa penjajah yang lain, British sangat berjaya. Sebab kalau kita lihat dari segi Commonwealth British itu, mereka mempunyai 49 negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Jadi Empire British yang besar ini maju daripada khususnya selepas kejayaan revolusi industri di England, bermula pada abad ke-18. Ini ada satu peristiwa yang perkara yang penting yang kita nak memahami secara langsung sejarah England ataupun dalam wilayah England ini sebahagian daripada wilayah British yang dikenal sebagai British Empire. Dalam British Empire ni ada banyak negara seperti England, Scotland, Wales, Ireland. Itu adalah gabungan dalam satu big empire yang dipanggil Great Britain, the Great Britain ataupun British. Itu adalah perkara penting yang akan kita belajar. Saya nak terangkan pada pelajar pada hari ini, sebab kita perlu faham sejarah British itu sendiri, negara England terutamanya, daripada mulanya, khususnya pada abad ke-12, 13 sampailah abad ke-20. Kita mula sejarah negara British ini, terutamanya di England, berkaitan dengan Empire Rome. Rome pernah menguasai Eropah satu ketika dulu, menggantikan Empire Yunani. Jadi Rome pernah meluaskan kuasanya ke atas kepulauan British. Ini peta yang saya tunjukkan ini adalah peta kepulauan British. Ini adalah antara usaha-usaha yang telah dibuat oleh Caesar ataupun Emperor ataupun maharaja-maharaja Rom untuk meluaskan kuasanya di Eropah. Salah satu tempat adalah di Great Britain, kepulauan British ini. Pada tahun 43 misalnya, tahun 43 Masihi, pernah berlaku serangan yang pertama oleh Claudius, yang seorang maharaja Rom pada waktu itu, tapi tidak berjaya. 100 tahun sebelum itu Julius Caesar, seorang tokoh empire, pembina empire Rom yang terkenal, tapi juga tidak berjaya. Tetapi semasa Aulus Plautius menyerang Britain, dan ini membawa kepada kejatuhan Britain. Aulus Plautius 43 atau 47 telah berjaya menaklukkan kepulauan British. Itu permulaan bagaimana British berada di bawah penguasaan Rom pada ketika itu. Sehinggalah tahun 410, apabila tentera Rom ini telah terpaksa meninggalkan kepulauan British ini untuk mempertahankan wilayahnya di Rom. Selepas tahun 410, apabila tentera Rom telah kembali semula ke Rom,
untuk mempertahankan wilayahnya, terutama di dalam perang dengan tentera-tentera Islam, perang salib dan sebagainya. Maka berlaku kekosongan kuasa pada waktu itu di Kepulauan British ini. Ini membawa kepada kemarahan puak-puak yang kita panggil barbarian, yang dianggap tidak bertamadun, seperti Angles, Jus, Saxons, Viking dan sebagainya. Kemudian ini telah mula masuk ke Britain dan mereka menguasai wilayah tenggara Kepulauan British ini. Episod ketiga yang penting dalam sejarah, latar belakang sejarah England ini adalah sebelum zaman pertengahan, sekitar tahun 1086. Pada waktu ini ada seorang Raja England bernama William pertama. William pertama ni telah menghasilkan membuat satu tinjauan, survey. Dalam dia menuliskan dalam catatan ini, dapatan itu dalam buku yang bernama Domesday. Dalam buku ini beliau telah mencatatkan banyak maklumat tentang tempat-tempat di mana dia telah menghantar pegawai-pegawainya untuk mengetahui siapa yang tinggal di sana, macam banci lah kita buat sekarang, banci. Tujuan ni sebenarnya dia nak kutip cukai. Jadi dia perlu ada maklumat, data yang mencukupi bagi membolehkan Raja William ini mengenakan cukai ke atas rakyat. Itu permulaannya. Bagaimana usaha-usaha dibuat untuk mengeksploitasi wilayah Kepulauan British itu. Jadi dia perlu ada satu data yang jelas. Itu yang dicatatkan dalam Domesday ini supaya memudahkan urusan-urusan memungut cukai, menetapkan kadar cukai, dari segi lesen dan sebagainya. Menjelang zaman pertengahan pada tahun 1216 hingga 1347, pada abad ke-13 ini boleh kita katakan bahawa England dan Scotland, dua negara dalam wilayah Kepulauan British ini, telah cuba untuk mengembalikan identiti diri mereka, menunjukkan satu entiti politik yang jelas di Kepulauan British itu, iaitu Scottish, Scotland, dan juga orang-orang Inggeris yang dipanggil England. Dalam kes England misalnya, mereka banyak hilang wilayah sebelum ini. Jadi melalui akibat daripada pemusatan kuasa oleh raja-raja di kepulauan British yang lain. Jadi zaman pertengahan ini telah berlaku perubahan dalam keadaan itu. Terdapat perubahan dari segi perlembagaan misalnya, di mana permulaannya konsep yang saya terangkan sebelum ini, iaitu pengagihan kuasa, dari segi perkongsian kuasa. Bagaimana kuasa itu mula dikongsi oleh raja dengan vasal, dengan ahli parlimen. Sebab yang menjadi ahli parlimen adalah golongan bangsawan, tuan tanah, orang kaya dan sebagainya. Jadi bagaimana kuasa pemerintah itu dibagikan untuk menjadikan sebuah kerajaan yang stabil, yang dapat mewujudkan keamanan, keharmonian rakyat. Jadi peristiwa ini berlaku di zaman pertengahan. Itu yang akan saya jelaskan selepas ini nanti, mengikut dinasti-dinasti di mana idea tentang perkongsian kuasa ini, daripada penggunaan Magna Carta sehingga lahirlah sebuah piagam dan akhirnya wujud sebuah perlembagaan yang menentukan hala tuju bagaimana institusi pemerintahan di England itu bermula. Itu perkara yang penting. Misalnya pada waktu ini Raja Edward pertama, dia telah menguasai Wales, telah menaklukkan Wales, berjaya, tetapi usaha dia untuk meluaskan kuasa di wilayah-wilayah Eropah yang lain, di Perancis, Scotland, Ireland, kurang berjaya. Itu berlaku pada zaman pertengahan. Pada tahap ini dapat usaha di mana kuasa raja itu sama ada kuasa monarki, raja yang berkuasa mutlak, ataupun raja yang sebab raja ni pada waktu ini dia ada satu peristiwa penting kita panggil monarki baru. Monarki baru itu maksudnya raja telah memiliki tenteranya sendiri. Kalau sebelum ni kita lihat di zaman feudal, raja bergantung kepada vasal. Waktu perang vasal akan menjadi tentera, waktu perang serf jadi tentera, vasal jadi tentera, untuk sama-sama mempertahankan mano ataupun domain ataupun castle mereka tinggal itu. Tetapi selepas Maharaja memiliki tenteranya sendiri yang dipanggil tentera diraja, maka telah berlaku perubahan besar di Eropah pada waktu itu, khususnya di zaman pertengahan, di mana
raja memiliki tenteranya sendiri, yang membolehkan dia menguatkuasakan undang-undang. Para pelajar, seterusnya kalau kita lihat pada abad ke-14 dan abad ke-15, ada 3 peristiwa besar yang berlaku di Kepulauan British pada waktu ini. Pertama, berlakunya perang 100 tahun dengan Perancis, 1348 hingga 1452, di mana waktu itu England kalah kepada Perancis. Yang kedua, berlaku satu peristiwa wabak penyakit seperti COVID-19 ini yang dipanggil The Black Death. Waktu itu berlaku penyebaran wabak penyakit pada tahun 1348 yang menyebabkan ramai orang mati disebabkan wabak ini. Waktu itu Inggeris saja telah mengalami kekurangan penduduk daripada 4 juta orang kepada 2 juta orang. Itu satu peristiwa kedua yang besar. Dan pada waktu ini juga yang ketiga berlaku apa yang dikatakan Perang Bunga Ros. Sangat popular peperangan ini. Peperangan ini antara adalah untuk merebut takhta, merebut takhta atau mahkota antara dua kumpulan. Itu House of York dan House of Lancaster. Yang kedua-dua ni menggunakan lambang berwarna putih dan merah. Itulah bunga ros tu, dipanggil Perang Bunga Ros. Jelas pelajar dari segi latar belakang jadi kita dah sentuh beberapa jangka waktu tertentu, latar masa penting. Mula dengan bagaimana Rom berada di Kepulauan British, Empire Rome meluaskan kuasa di Empire British. Kemudian masuk puak-puak Barbarian yang meluaskan kuasanya di bahagian tenggara Britain. Yang ketiga, kita sudah lihat apa di awal zaman pertengahan. Yang keempat, di abad ke-13 dan ke-14 di zaman pertengahan. Dan kemudian kita lihat bagaimana monarki baru itu wujud berlaku di England khususnya. Dan lepas ini kita lihat satu-satu. Kita mula dengan dinasti Tudor 1485 hingga 1602. Ini dikenali sebagai zaman awal moden dalam sejarah British. Semasa dinasti Tudor ini 1485 1602 dikenali sebagai zaman moden sejarah British. Pada waktu ini dinasti Tudor ini telah memerintah England dan dinasti Stuart memerintah Scotland. Dua wilayah di dalam Kepulauan British itu. Di kedua-dua kawasan ini sering berlaku kemajuan dan mereka cuba untuk membentuk sistem pentadbiran yang saya katakan tadi, perkongsian kuasa dalam mengukuhkan kedudukan raja itu sendiri dalam institusi pemerintahan. Jadi berlaku di dua-dua tempat ini, di England dan juga di Scotland, melalui dua dinasti Tudor, dinasti Stuart, di mana kedua-dua entiti politik ini cuba untuk melahirkan ataupun menzahirkan satu bentuk institusi pemerintahan yang dapat diterima oleh golongan pembesar, golongan bangsawan dan juga rakyat biasa ataupun serf. Itu perkara yang penting berlaku pada waktu ini. Raja Henry ke-7 dari England, dinasti Tudor. Raja James ke-4 dari Scotland, itu dinasti Stuart. Kedua-duanya adalah merupakan maharaja yang memang berlatar belakangkan zaman Renaissance pada waktu ini, yang mengutamakan dari segi perkembangan ilmu pengetahuan, menghayati, mementingkan dari segi ketamadunan, dari segi budaya, seni bina dan sebagainya. Semua itu berlaku perubahan di Eropah yang juga berlaku di Kepulauan British. Itu perkara penting semasa zaman Renaissance berlaku. Juga telah menjadi sebahagian daripada sejarah dalam dinasti Tudor dan juga dinasti Stuart di England. Raja Henry, misalnya Raja Henry, kalau kita lihat lepas ini, dia cuba melepaskan dirinya dari gereja Katolik untuk membentuk gereja England yang mana dia sendiri menjadi ketua kepada ketua agama atau ketua gereja Kristian di England pada waktu itu yang dipanggil Anglican. Jadi pada waktu ini memang berlaku pertembungan antara gereja Katolik di Rom dengan kumpulan protes, mazhab Protestan. Kalau di England ni ramai, kalau pelajar masih ingat golongan Puritan, itu adalah golongan Inggris yang membantah
perkembangan ataupun gereja Katolik yang ortodok, dan mereka ini membawa satu aliran yang baru dipanggil Protestan. Okey, dan satu pada masa yang sama Raja Henry ini telah melantik dirinya sendiri sebagai ketua agama Kristian di England yang dipanggil Anglican, bukannya lagi ketua agama Kristian itu berpusatkan di Rome ataupun di Vatican City. Okey, itu antara perkara yang penting yang mesti pelajar kuasai dan jelas tentang perkara ini. Okay, apa yang saya nak jelaskan seterusnya adalah berkaitan dengan Reformation. Jadi selepas zaman pencerahan berlaku di Eropah, perkembangan ilmu pengetahuan, dia telah membawa kepada perkembangan dari segi agama. Di mana kepercayaan masyarakat Eropah tu mula melihat kepada perkara-perkara yang kita panggil sebagai logik akal. Sebelum ini saya dah terangkan dalam siri sebelum ini semasa menerangkan tentang perkembangan ilmu di Eropah. Apabila manusia ataupun penduduk Eropah pada waktu itu mula kritikal, mula melihat kepada diri mereka sendiri bahawa apa yang berlaku, apa yang dibuat oleh gereja selama ini adalah sesuatu yang menyeleweng, yang tidak patutnya diteruskan. Sebab pada waktu itu sumber untuk merujuk kepada kitab Bible tu adalah mereka-mereka yang boleh menguasai bahasa Latin. Kebanyakan Bible tu ditulis dalam bahasa Latin. Ini membataskan peluang kepada orang lain untuk memahami Bible dan seterusnya menterjemahkannya, supaya memahami agama Kristian itu dengan lebih baik. Kedudukan gereja pada waktu itu juga sangat berkuasa, sebab gereja yang menguruskan semua perkara berkaitan agama. Dan pada waktu itu di Eropah, seperti saya terangkan sebelum ini, berlaku kekosongan kuasa, berlaku kekacauan politik, di mana penduduk Eropah pada waktu itu tinggal di dalam mano, dalam domain ataupun dalam castle, yang menyebabkan mereka takut tidak berlaku perang antara bangsa. Semua itu membawa kepada tanggapan yang mereka fikirkan pada itu adalah mati. Ini persoalannya, sebab serangan orang-orang Babylon, orang Gaza itu di mana-mana saja. Ini membawa perubahan apabila berlakunya Reformation ataupun reformasi. Pemulihan dari segi agama ini berlaku apabila salah seorang padri yang terkenal adalah Martin Luther. Martin Luther ini telah membantah penyelewengan yang dibuat oleh gereja Katolik, yang membawa kepada protes. Itu bantah. Bantahan ini berlaku apabila Martin Luther ini dia telah menterjemahkan Bible ni dalam bahasa Jerman. Isu kat sini lah apabila berlaku penterjemahan. Sekarang orang boleh baca dari cetak, sebab pada waktu ini juga berlaku perkembangan alat cetak, penciptaan alat cetak oleh Johann Gutenberg. Apabila alat cetak itu dicipta, maka banyak bahan yang boleh dihasilkan dan dicetak, ditulis semula, dan ramai orang boleh baca, termasuklah Bible. Semua orang boleh baca dalam pelbagai bahasa Perancis, bahasa Inggeris, bahasa lain, Switzerland dan sebagainya, bahasa France. Semua orang boleh membaca Bible dengan bahasanya sendiri. Bukan lagi bergantung kepada tafsiran padri yang mahir dalam bahasa Latin. Saya pada tahun abad ke-17 misalnya, banyak kitab-kitab Bible ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di mana orang Eropah, masyarakat Kristian di Eropah, mereka boleh memahami Bible itu dengan lebih baik. Dan ini yang berlaku. Misalnya apa yang dibuat oleh Martin Luther misalnya, dia telah mengeluarkan 95 hujah ataupun dalil berkaitan dengan penjualan surat pengampunan dosa ataupun indulgences. Ini semua adalah sesuatu perubahan besar yang berlaku dalam masyarakat Eropah, yang membawa kepada yang mempengaruhi pada perkembangan sejarah British sebenarnya. Perkembangan Reformation yang berlaku di Eropah, begitu juga berlaku di England. Di England dia buat satu yang agak istimewa apabila raja dia sendiri, itu King Henry ke-7 telah membuat sesuatu berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai bantahan sebahagian besar masyarakat Kristian pada waktu itu kepada Katolik, mazhab yang lama. Apa yang dibuat oleh Raja Henry ke-7 ini, beliau telah baginda telah
pertama dia tak setuju dengan reformasi yang dibuat oleh Martin Luther. Okey, jadi apa yang dibuat oleh Raja Henry ke-7 ini, salah satunya dia telah mengharamkan buku-buku yang ditulis oleh Martin Luther yang dikata bid'ah, yang dikatakan tak sesuai, menyeleweng, bertentangan dengan agama Kristian. Okey, sebab dia tak mahu pengaruh Protestan ini merebak ke England dan mempengaruhi masyarakat England. Tapi sebenarnya macam saya katakan tadi, di England kumpulan yang menyokong Martin Luther ini dipanggil Puritan, yang bermazhab Protestan. Jadi berlaku pertemuan di Kepulauan British ini. Ada dua kumpulan, satu yang bermazhab Katolik, satu lagi bermazhab Protestan. Begitu juga raja. Ini raja-raja England yang mengetuai pemerintahan pada waktu itu. Okey, ini satu isu yang penting kerana perbezaan mazhab ini nantilah yang membawa kepada Glorious Revolution ataupun Revolusi Cemerlang ataupun Revolusi Inggeris 1688. Okey, yang satu pihak yang menyokong gereja Katolik. Okey, satu lagi adalah kumpulan-kumpulan ahli parlimen seperti Oliver Cromwell, kan? Okay, bersama dengan kumpulan Puritan telah mewujudkan tentera parlimen, yang membawa pada perang saudara di England, melawan tentera raja. Itu adalah peristiwa penting yang berlaku, ada kaitan dengan apa yang dibuat oleh Henry ke-7 ini. Satu peristiwa lagi yang penting adalah zaman dinasti Stuart, 1603-1713 di England. Semasa dinasti Stuart ini berlaku isu penting dari segi kedudukan institusi pemerintahan, di mana kita faham bahawa Raja Charles pertama ini dia cuba untuk mengembalikan semula kuasa suci raja. Kuasa suci raja, beri perhatian kepada ni. Kuasa suci raja ini adalah kuasa mutlak. Di mana Raja Charles pertama ini, kalau kita banding dengan raja sebelum ini, mereka mahu berkongsi kuasa, mengikut piagam yang kita panggil makna carta. Tetapi Raja Charles pertama ini dia cuba untuk mengembalikan kuasa mutlak raja dengan mengedepikan parlimen. Dengan mengedepikan parlimen. Jadi hubungan Charles pertama dengan parlimen tak baik. Keadaan ini dia pernah wujudkan balik parlimen, bubarkan parlimen, akhirnya parlimen dah lama tak wujud, kemudian diwujudkan semula diadakan semula persidangan parlimen. Semua ni berdasarkan tujuan dia untuk mengenakan cukai. Contoh, raja nak kenakan cukai mesti dapatkan persetujuan daripada ahli parlimen. Dan kita kena faham ahli parlimen itu siapa. Yang menjadi ahli parlimen adalah golongan bangsawan. Siapa dia golongan bangsawan? Golongan bangsawan adalah tuan tanah, orang yang kaya. Jadi mereka yang mereka adalah ahli parlimen. Jadi cukai ini sebenarnya dikenakan pada golongan bangsawan. Orang ahli usahawan atau ahli peniaga dan sebagainya. Jadi mereka tak setuju. Keadaan ini yang membawa krisis antara raja dengan parlimen. Yang akhirnya membawa kepada Revolusi Cemerlang ataupun Glorious Revolusi ataupun Revolusi Inggeris 1688. Seperti yang saya ceritakan tadi, dan juga ada kaitan antara sokongan golongan Puritan yang bermazhab Protestan dengan raja yang bermazhab Katolik. Itu yang membawa kepada apa yang berlaku perang saudara di England yang menyebabkan akhirnya tentera raja kalah dan dibenangi oleh Republik, dibenangi oleh pemimpin-pemimpin parlimen, ahli-ahli parlimen yang diketuai oleh Oliver Cromwell. Ini yang membawa kepada raja Raja Charles pertama ni sebenarnya telah dijatuhkan hukuman mati, dipancung kepalanya oleh parlimen. Ini menyebabkan tidak ada raja pada waktu itu. Dari England menjadi sebuah republik untuk beberapa ketika. Keadaan ini berubah nanti apabila kuasa raja akan dikembalikan semula setelah Richard Cromwell tidak lagi mahu meneruskan ataupun tidak mampu untuk menguruskan, mentadbir England pada waktu itu, yang menyebabkan ahli parlimen mengembalikan semula kuasa raja, tetapi berdasarkan kepada prinsip raja berperlembagaan.
Di England ni pada waktu ini berlaku dua peristiwa besar. Pertama, The Great Fire of London 1666. Tak lama kemudian malapetaka yang melanda negara itu selepas peristiwa konflik di istana tadi, berlaku satu kebakaran besar di kota London. Kompromi antara raja dengan parlimen akhirnya tercapai, di mana pemerintahan yang seimbang di kedua-dua wilayah dalam dinasti Tudor dan dinasti Stuart tadi, iaitu antara pemerintahan England di England dan juga di Scotland. Kedua-dua pemerintahan di England dan Scotland ni telah disatukan mengikut Aktah Kesatuan 1707. Itu satu peristiwa yang besar bermulanya Great Britain, di mana Scotland dan England tu telah bersatu di bawah satu pentadbiran, di bawah raja yang sama. Inilah mulanya The Great Britain. Apabila masuk abad ke-16, Ratu Elizabeth yang pertama adalah pemerintah yang sangat popular di England pada waktu itu. Disebabkan Ratu Elizabeth ni apa yang dibuat oleh Ratu Elizabeth adalah, waktu ini kalau kita faham, revolusi pertanian sedang berlaku dan sedang berkembang, dan ini membawa kepada perkembangan dalam bidang perdagangan. Ekspedisi perdagangan yang digalakkan oleh baginda, ekspedisi penjelajahan, penerokaan ke dunia baru telah bermula pada waktu ini. Jadi pada zaman Ratu Elizabeth inilah di mana Empire British itu mula berkembang, di mana usaha-usaha untuk mengembangkan kekayaan negara, untuk memberikan sesuatu kebanggaan kepada negara, dan juga untuk memberi kepada kejayaan-kejayaan baru kepada Great Britain. Itu yang dipanggil 3G, Gospel, Gold and Glory. Ini faktor-faktor yang berlaku pada abad ke-16 yang membawa kepada perkembangan England ke arah satu yang baru. Di mana Queen Elizabeth yang pertama ini telah menjadi peneraju kepada usaha-usaha ekspedisi, khususnya penjelajahan dan penerokaan ke dunia baru, di luar daripada benua Eropah, selepas mereka menamatkan fobia mereka tentang bumi itu, yang sebelum ini dikatakan bumi itu rata. Jadi mereka telah menemui jalan laut ke timur yang membolehkan ekspedisi ke perdagangan dijalankan, misalnya oleh ahli-ahli pelayaran British yang terkenal seperti Sir Walter Raleigh dan juga Sir Francis Drake. Pada waktu ini juga pelajar kena faham, kadang-kadang berlaku persaingan waktu ini antara kuasa-kuasa barat yang lain. Bukan British saja yang menjalankan penjelajahan. Kalau kita lihat Portugal dan Spanyol adalah negara Eropah yang awal mana berjalan ke laut ke timur dan mula menjalankan ekspedisi keluar. Tapi mereka tidak seagresif British. Bila British mula menjadi kuasa pelaut, menjadi kuasa maritim, dan dia bersaingan kepada kedudukan Perancis, kedudukan Portugal, kedudukan Spanyol di dunia baru. Kemudian muncul pula Perancis semasa Raja Louis ke-7 ke-14, Raja Louis ke-14. Jadi berlaku pertembungan kuasa-kuasa barat ini. Di sinilah kadang-kadang kita lihat untuk mengelakkan pertembungan antara negara, tidak berlaku perang antara kuasa-kuasa besar ini, sebab mereka atas dasar agama yang sama, agama Kristian yang sama, jadi mereka tak perlu berperang antara satu sama lain. Ratu Elizabeth ini kalau kita lihat bukan hanya dia sebagai seorang pemimpin yang penting dari segi ekspedisi perdagangan ataupun yang menggalakkan kegiatan-kegiatan imperialisme selepas ini, Ratu Elizabeth ini juga seorang yang boleh dikatakan sebagai seorang yang toleran kepada agama-agama, kebebasan beragama. Salah satu contoh, dia tidak mengharamkan ataupun menentang golongan Protestan, sebab dia adalah seorang Protestan, dan dia juga memang waktu ini berlaku, saya kata tadi, perkembangan reformasi, renaissance. Jadi dia memang seorang yang mencintai seni, yang
melihat ilmu pengetahuan itu penting dan sebagainya. Jadi idea-idea yang baru ini tentang kebebasan agama ni diterima oleh Ratu Elizabeth yang pertama. Jadi ini memudahkan lagi perkembangan British sebagai satu kerajaan yang lebih baik, yang boleh diterima oleh semua kumpulan masyarakat pada waktu itu. Bermula dengan revolusi pertanian. Apabila berlakunya revolusi pertanian, maka golongan bangsawan ataupun tuan tanah ataupun landlord yang telah menjadi kaya, sebab bila pertanian itu maju, dia serentak sebenarnya, pertanian maju, industri pun berkembang pada waktu yang sama. Industri, bila berlaku perkembangan revolusi industri ataupun industri pembuatan dalam skala yang besar, ini telah menyebabkan ramai orang datang. Ramai orang datang di England terutamanya pada waktu itu melalui migrasi perpindahan penduduk dari luar bandar ke bandar. Apabila makin ramai orang di bandar, maka dia telah memberi satu pasaran baru kepada pertanian. Jadi mereka memerlukan makanan. Jadi petani-petani membekalkan makanan kepada penduduk-penduduk di bandar yang bekerja di kilang dan sebagainya. Dan pekerja di kilang ini, mereka mampu untuk memberi makanan, sebab mereka memiliki wang, sebab mereka dibayar gaji, mereka ada pekerjaan. Semua itu telah menyebabkan perkembangan yang besar, yang pesat di Eropah pada waktu itu, khususnya di England itu sendiri. Jadi apabila perkembangan revolusi industri tahun 1750-an dia telah membawa kepada apa yang dikatakan sebagai perkembangan kegiatan kolonialisme ataupun imperialisme. Seperti awal saya katakan tadi, dengan galakan Ratu Elizabeth pertama, mereka memiliki modal yang akan nanti membawa kepada apa yang kita katakan nanti kapitalisme. Tajuk supaya saya akan terangkan tentang kapitalisme. Mereka mula melihat modal itu dalam pelbagai bentuk. Modal bukan lagi emas, tapi modal itu adalah pelbagai bentuk. Ini membawa pada perkembangan kolonial, termasuk juga menjadi aktiviti inovasi penciptaan, terutamanya dua benda penting, iaitu kapal wap, enjin steam, kapal berkuasa wap, dan juga jaringan-jaringan jalan kereta api. Dua ni sangat penting, satu pengangkutan darat, satu pengangkutan laut. Pengangkutan laut ni sangat penting, kapal-kapal yang besar dibina menggunakan kuasa wap, bukan lagi kuasa angin, kapal layar, tapi sekarang dah diganti dengan kapal berkuasa wap. Kelebihannya, kapal wap ini dia boleh bergerak, bila nak keluar dia boleh keluar daripada pelabuhan, tak perlu tunggu angin. Itu satu perkara. Kapal wap ini juga dia boleh membuat kapal yang besar dan boleh melalui lautan luas, ombak besar, dan boleh sampai dengan cepat dengan kos yang lebih murah. Jadi penting. Jadi itu satu perubahan teknologi yang besar apabila ceritanya kapal wap, yang membawa kepada Britain menjadi satu kuasa maritim. Kemudian di dalam kepulauan British itu sendiri terbentuk jaringan-jaringan jalan kereta api. Jadi kereta api ini sangat penting kerana dia telah mengembangkan dari segi perniagaan tempatan. Hasil-hasil pertanian boleh dijual, boleh diagihkan, dipasarkan seluruh kepulauan British, dan boleh dibeli oleh penduduk-penduduk tempatan dengan mudah, sebab adanya jaringan-jaringan kereta api, dan semua hasil-hasil bumi itu boleh dibawa ke pelabuhan. Bahan mentah daripada luar juga boleh diambil dan bawa ke kilang-kilang yang berada di bandar. Ini telah membawa ke perubahan besar. Jadi revolusi industri ini adalah satu titik tolak penting yang mengubah sejarah kepulauan British, sejarah British itu sendiri, sehingga dia menjadi satu kuasa imperialis, satu kuasa penjajah yang besar melalui sistem raja berperlembagaan, raja yang memberi hak kepada rakyatnya, misalnya melalui apa yang dipanggil Bill of Rights, human right dan sebagainya, kerajaan yang lebih liberal, kepada toleransi agama. Semua itu telah membawa perubahan besar kepada sejarah British, yang dah tidak lagi taksub ataupun terikat dengan sistem feudal yang selama ini mereka bermula dengan sistem feudalisme. Itu adalah satu perkara penting dalam sejarah British. Semua inilah yang membawa kepada perubahan dalam apa yang kita belajar sebelum ini dalam tema 1 melalui sistem feudalisme di England, kemudian perkembangan revolusi pertanian, perkembangan masyarakat agraria
perkembangan masyarakat maritim dan juga perkembangan masyarakat industri di England itu sendiri. Semuanya berlaku disebabkan latar belakang inilah. Dan keadaan ini berkembang apabila di Eropah berlaku zaman Renaissance, Reformation, berlaku revolusi sains di mana ilmu itu berkembang. Perkembangan ilmu di Eropah yang sebelum ini yang saya telah terangkan itu telah mengubah persepsi masyarakat Eropah bagaimana nak mentadbir urus negara mereka dengan lebih baik. Itu membawa perubahan daripada institusi beraja yang berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan, perkongsian kuasa melalui piagam menjadi raja berperlembagaan. Semua itu mengubah. Dan bila institusi politik itu, pemerintahan itu jelas, licin, teratur, England, British sebenarnya dia boleh mengembangkan ekonomi negaranya. Itu yang berlaku melalui kekayaan modal yang dia ada, yang akibat dari perkembangan revolusi pertanian, perkembangan aktiviti pertanian di England, perkembangan industri di England. Mereka memiliki modal yang cukup, mereka boleh melaksanakan dengan adanya pemerintah yang jelas, yang pro kepada perkembangan kapitalisme ini, yang membawa pada perkembangan apa yang dikatakan sebagai kegiatan penerokaan dan penjelajahan ke dunia baru. Jadi England akhirnya menjadi satu kuasa imperialisme, yang kita kenal hari ini sebagai British Empire ataupun Commonwealth British. Jadi perluasan kuasa ini membolehkan British menguasai bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Bila kita sebut bahan mentah, kita mesti nyatakan bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Itu satu. Kedua, apabila ekspansi perdagangan dijalankan, ekspansi meluaskan kuasa ini berlaku, maka British telah memiliki pasaran baru yang luas. Pasaran baru yang luas dan tetap. Pasaran ini bukan lagi terikat kepada kepulauan British, tetapi termasuk juga di bahagian-bahagian lain di tanah jajahan British selepas ini. Ini adalah rintitan sejarah yang saya terangkan tadi, sejarah British yang sangat signifikan dengan apa yang pelajar-pelajar belajar di tema 1, tema 2, tema 3 dan nanti imperialisme di tema 4 pun berkaitan dengan latar belakang ini. Jadi saya harap pelajar dapat memahami dengan lebih jelas latar belakang sejarah British, khususnya England, sebagai peneraju penting kepada apa yang membawa kepada kuasa penjajah British, sehingga wujudnya sebuah Commonwealth British yang besar, yang menguasai dunia pada waktu itu. Satu lagi peristiwa penting yang menjadi latar belakang kepada sejarah British adalah peristiwa Perang Napoleon 1803-1815. Perang Napoleon ini diketuai oleh Napoleon, seorang jara tentera yang berpusat di Perancis. Selepas berlakunya revolusi Perancis, keadaan kacau balau huru-hara di Perancis itu telah membawa kepada usaha-usaha perluasan kuasa oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon akhirnya raja-raja lain di wilayah Eropah ini, misalnya Britain, Prusia, Rusia, Austria, Sweden, mereka telah bergabung membentuk satu gabungan tentera untuk mengalahkan Napoleon, untuk menghalang kemarahan Napoleon di Eropah. Akhirnya pada tahun 1815 Napoleon telah dikalahkan dalam perang Waterloo oleh Jenderal Wellington bersama dengan sekutunya Prusia pada 18 Jun 1815. Ini peristiwa penting. Peristiwa ini menandakan tamatnya perang di Eropah. Dinasti di bawah dinasti Victorian. Satu lagi adalah dinasti Victoria. 1837-1900. Dinasti Victoria ni penting dalam sejarah British, sebab pada waktu inilah revolusi industri sedang berkembang. Revolusi pertanian awalnya, kemudian industri berkembang. Jadi dia telah mengubah kehidupan orang-orang Inggeris ataupun di kepulauan British itu sendiri. Semua ini berpunca daripada apa yang saya katakan sebelum ini. Apabila berlakunya pertambahan penduduk akibat daripada migrasi, akibat daripada
perpindahan, sama ada penduduk dari dalam negara ataupun daripada luar negara, luar daripada England, Kepulauan British datang ke bandar-bandar, utamanya di England pada waktu itu telah wujud banyak bandar-bandar industri, seperti Bristol, Manchester, Liverpool dan sebagainya. Bandar-bandar ini telah menjadi bandar-bandar industri yang penting, yang membawa kepada pertambahan penduduk, sebab industri memerlukan pekerja, industri memerlukan pekerja. Ini telah mengubah keadaan di Kepulauan British pada waktu itu. Ini ditambah lagi dengan kemajuan yang dicapai dari segi infrastruktur, khususnya pembangunan dari segi perkembangan jaringan jalan raya, jalan kereta api, terus jalan air, juga sistem komunikasi yang lebih baik, telegraf dan sebagainya. Ini perkara-perkara penting yang menyebabkan British menjadi kuasa industri yang baru, sebab mereka mempelopori perkembangan revolusi industri tahap pertama pada waktu itu. Disebabkan oleh kekayaan bahan mentah, sebab mereka mempunyai ilmu berkaitan dengan industri, walaupun pada awal itu adalah industri memproses, mengilang, mengerti dan sebagainya. Ini telah menjadikan perdagangan itu berkembang. Perdagangan zaman dinasti Victoria ini berlakunya perkembangan perdagangan antara bangsa. Berlakunya perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme. Ini yang menyebabkan akhirnya British menjadi kuasa imperialis. Apa yang saya boleh simpulkan pada apa yang kita belajar pada hari ini, para pelajar? Pertama, pelajar kena faham bahawa kita dah lihat tadi berapa tahap ataupun latar masa yang mewarnai latar belakang sejarah British. Jadi Inggeris adalah sebuah negara lama yang sangat menarik dari segi sejarahnya. Satu. Kedua, kita boleh lihat tadi dari segi pembangunan sejak zaman batu hinggalah penjajahan tentera Rom, dan dari puak Jerman, Nomad, hinggalah kepada perang antara Katolik dan juga Protestan. Semasa Reformation, berlaku perubahan dalam sistem raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan, juga berlaku pada waktu itu. Kemudian ini membawa kepada perkembangan negara Kepulauan British ini menjadi semakin baik, semakin maju akibat daripada kemajuan dalam ekonomi mereka, akibat daripada perkembangan revolusi pertanian dan juga revolusi industri